Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan masuk pula topik Norton's Theorem. Okey, kalau Thevenin Theorem tadi kita cari nilai untuk VTH voltage Thevenin dan RTH resistance Thevenin. Tapi untuk Norton Theorem dia tukar daripada voltage tadi kita cari Norton's current. Okey, kita cari Norton's current. Okey. Next kita akan construct the equivalent circuit untuk Norton and then solve the circuit problem, and then we apply also Thevenin equivalent circuit change to equivalent circuit Norton. Okey, apa yang kita tahu dekat sini? Okey, kalau untuk Thevenin tadi kita dapatkan V Thevenin dan R Thevenin. Kalau untuk Norton, kita dapatkan I Norton dan R Norton. Okey. Norton theorem states that a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of current source IN parallel with Rn, whereas IN is the short circuit current through the terminal and Rn is the input or equivalent resistance at the terminal when the independent source are turned off. Maksudnya dekat sini, okay, dekat nilai terminal AB ni tadi, kita akan buat short circuit. Okey, sebelum saya buat comparison antara Norton dan Thevenin, okey, kita tengok dulu okey, cara ataupun step how to apply Norton's theorem. Okey, now kita nak dapatkan Norton's current, okey, by using Norton's theorem, gunakan teori Norton, first dapatkan IN, okey, short circuit current that flows across A and B. Kalau teorem Thevenin tadi, antara A dan B tadi kita open circuit. Tapi untuk Norton kita kena short circuit antara A dan B. Okey. Okey. Then untuk cara Rn ataupun Norton resistance, cara dia sama macam Thevenin tadi. Mana-mana voltage source kena short circuit, mana-mana current source kena open circuit. Okay, voltage source kena short circuit. Kalau ada current source yang ada tanda arrow kena open circuit. Okay. Okey, ini adalah equivalent circuit untuk Norton dan current IN mestilah parallel dengan Rn. Kalau Thevenin tadi voltage series dengan RTH, tapi kalau untuk Norton IN kena parallel dengan Rn ataupun R Norton. Okey, kita jump to circuit, how to Nortonize a circuit. Okay, first, calculate the value of current that flows through resistor RL. Soalan yang sama macam Thevenin tadi, cuma cara kita nak kena guna adalah gunakan teorem Norton. Okay, now IL but using Norton theorem. Okay, first, remove the RL. Okay, mana IN yang lalu tu, kita remove RL. So, kita dah ada terminal A and B. Bila dah jumpa terminal A dan B, kita kena buat apa? Kita kena short circuit terminal A and B macam ni. Okay, short circuit, dan sebab apa nak short circuit? Barulah current boleh flow. Kalau kita tak buat jalan dekat A dan B, macam mana current nak flow? So, kita kena buatkan short circuit, barulah IN ni boleh flow. Okay, and then for this case, okay, kita nak dapatkan nilai IN sama dengan E over R1. E over R1. Kenapa? Inilah yang kita gunakan voltage current divided. Voltage current rules. Current rules, okay? Voltage divider. No. Current divider rules, CDR.
Kalau Thevenin tadi, kita guna voltage divider rules. Tapi kalau untuk Norton, kita gunakan current divider rules. Okey. Now, kita nak dapatkan nilai IN. Bila nak dapatkan nilai IN, okey, kita tengok dekat sini, IN bersama dengan ISC bahagi dengan E bahagi dengan R1. Okey. Kenapa? Kerana perhatikan dekat sini, mana-mana circuit, okey, mana-mana circuit, kalau kita shortkan circuit di sini, ini tips untuk elektrik, okey, automatik R2 ni kita akan jadi short circuit macam ni. Kenapa? Analoginya, okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, R1, yang ni ada R2, yang ini ada jalan. Current flow. Ingat current kalau ada rintangan dekat R2 dengan current yang boleh flow tanpa ada rintangan, which do you prefer? Mestilah current akan prefer lalu dekat kabel yang tak ada apa-apa rintangan. Automatically, apa jadi dekat R2? R2 akan jadi short circuit juga. Jadi, circuit yang tinggal hanyalah ada R1 sahaja. SC ni adalah stand for short circuit. Okay. SC ni adalah short circuit. Bermaksud IN akan jadi current yang lalu dekat sini. I short circuit. Ingat contoh kalau saya bagi macam ni. Bagilah banyak macam mana sekalipun, R1, R2 parallel dengan R3, tapi saya shortkan circuit, automatically R1, R2, R3 ni akan habis. Akan jadi short. Yang tinggal hanya dah ada R kosong sahaja. Okay, sebab tu kita kalau nak buat kabel macam ni, tu yang dinamakan sebagai short circuit. Okay, ingat. Kalau kita ada short kat sini, memang current buat apa susah-susah nak lalu dekat ada halangan, ada resistor. Baik dia lalu current dekat yang tak ada apa-apa halangan. Itu yang dinamakan sebagai short circuit. That's why kita dapat tadi I short circuit sama dengan I Norton sama dengan E bagi dengan R1. Sebab litar yang tinggal, circuit yang tinggal hanyalah begini. Okey, yang tinggal ini sahaja. E, R1, IN ni tadi dah jadi sama dengan I short circuit dah sama dengan I Norton. Okey. So, sebab di series tak ada apa-apa, kita tahu E ataupun V sama dengan IR, maka I adalah E ataupun V over dengan R. R untuk kes ini adalah R1. Okey. Tu yang kelebihan Norton ni, dia punya trick dia. Okey, next. Dah habis dapatkan I Norton, kita dapatkan R Norton. Sama macam Thevenin tadi, mana-mana E kita kena short circuit, mana-mana I source kita kena open circuit. Okey, nampak dekat E ni tadi short circuit. So now, okey, Rn akan jadi apa? Antara R1 dan R2 dia adalah parallel. So R1 parallel dengan R2. So R1 times R2 over R1 plus R2. Okay. So now kita boleh lukis equivalent circuit for Norton, which is IN is parallel dengan Rn, and then kita kena tarik satu terminal A dan B. Kalau ada RL, kita kena put back the RL. Okay, connect back the RL like this. Okay, connect RL back to the circuit.
So inilah equivalent circuit untuk Norton. And then determine the current IL by using current divider rules. Okay, current divider rules kata apa? Okay, kalau IL, kita nak dapatkan nilai IL, maka dekat bahagian atas ni kita kena tengok opposite. Opposite dekat RL adalah RN. So, RN bahagi dengan RL tambahkan dengan RN. Walaupun RN dan RL ni dia parallel, ingat dekat current divider rules, bahagian bawah ni dia bukannya total, dia bukannya maksud saya bukannya RN RL macam tu. Bukan, dia memang kena tambah. RL kena tambahkan dengan RN. Means dekat bawah ni bukanlah R total, tapi dia punya formula dia memang kena tambah. Okay, memang kena tambah. So, RN plus RL. Darabkan dengan IN ataupun current source kita yang masuk sebelum dia split tu tadi. Baru kita dapatkan nilai I and L. Okay, itu adalah steps how to Nortonize a circuit. Okay, look at here, example 2.7. Calculate current IL by using Norton's theorem. So, where is your IL now? Okay, IL mestilah yang lalu dekat RL tu tadi. Okay, so now by using Norton's theorem, we need to find IN first. Okay, remove RL. Sebab apa? Kita nak dapatkan current Norton, IN. Remove IL tadi. Okay, RL tadi kita kena buang dulu. Remove dulu. Okay, bila dah buang, kita dah dapat terminal A and B. Lepas tu, kena buat short circuit dekat A and B. Okay. Dan kita buat laluan IN. Okay. Apa beza dengan yang previous question? Previous question, dia tak ada 100 ohm di sini. Okay. Bila tak ada 100 ohm dekat sini, sebab tu kita boleh jadi short circuit. Tapi for this case, dia tak jadi short circuit sebab apa? Sebab ada 100. So, dia tak akan jadi short circuit dekat 220 ni tadi. Okay, now, by using R total, okay, kita nak dapatkan IN ni tadi. Sebenarnya kita ada banyak cara. Okay, ada banyak cara. Salah satunya kamu boleh dapatkan nilai R total dulu. And then bila dapatkan nilai R total, kita boleh dapatkan IS. Okay, ataupun cara lain yang paling senang, kita boleh juga guna current divider rules. Okay, kenapa dia dapatkan R total dengan IS ni? Sebab mengikut current divider rules, okay, kita tahu IN sama dengan opposite dekat IN ni adalah 220 bahagi, okay, 220 tambah dengan yang lalu dekat IN ni tadi. Ni sebenarnya series ni series ni series. Tambahkan dengan 100. Tambahkan dengan current yang masuk sebelum split ataupun IS. Bukan tambah darab. Okey, sekarang ni kita tak tahu berapa nilai IS. Okey, kita tak tahu berapa nilai IS. Kalau contoh sebelum ni dia bagi current source siap-siap. Tapi untuk kes ni dia tak bagi nilai IS dekat kita. So your task now kena dapatkan nilai IS. IS bermaksudnya I total lah. Okay, kita dapatkan siap-siap nilai IS ni, IS So, macam mana nak dapatkan IS ataupun I total? So, kita tahu IS adalah voltage source bahagi dengan R total ataupun R total lah. Okay. So, R total kena dapatkan dulu. Bila dapatkan R total, baru kita dapat proses IS. Baru kita boleh masukkan dekat IN. Okay. So, R total macam mana? Dia berkait-kait. Dia berkait-kait. Sebab tu kita kena tulis dulu formula. Lepas tu formula kita tengok nilai apa yang ada, nilai apa yang tak ada. So, now R total. Tengok dekat sini antara 220 dan 100 dia adalah
parallel. 220 parallel dengan 100. Selesaikan dulu bahagian parallel ni, barulah kita serieskan dengan 100 ni tadi. 220 dengan 100 berada dalam keadaan parallel. Lepas tu, bila kita dah buat dalam satu kotak dah hasil daripada parallel, baru dah dia serieskan dengan 100 ni tadi. Okay, next 220 bila nak kita calculate parallel dengan 100, kena darabkanlah. Atas ni darab 220 darab 100, bahagian 220 tambah dengan 100. Okay, selesai yang ni, samakan dengan 100, barulah dapatkan nilai R total. Dah dapat nilai R total, baru boleh proceed yang ni. Okay, yang ni nombor 1, yang ni step number 2, yang ni step number 3. Okay, step number 3. So, step number 3, IS sama dengan VS over R total. VS kita tahu tak? Okay, kita tahu dah. VS voltage sampai kita adalah 12 volt. R total berapa? 168.75 tadi. Okay, 168.75. Dapat IS. Dah dapat IS, barulah boleh masuk dekat I Norton yang kita nak cari tadi. Sebab kita kena tahu berapa nilai I. Kalau tak tahu berapa nilai I, kita tak boleh guna current divider rules. Okay, so IS, ini IS lah. Kita tekan calculator, akan dapat nilai. Okay, so baru dapatkan nilai IN. Next, RN tak ada masalah sebab cara sama macam R Thevenin tadi. Okay, ingat RN antara 100 dengan 220 ni adalah parallel. Dia akan jadi macam ni lah. Pandangan dia macam ni. Okay, 100, 220, 100. Okay. So, 220 ni tadi adalah parallel. Tambah dengan 100. Dapatlah R Norton. Next, kita boleh buat equivalent circuit IN dengan RN dan letak balik RL yang kita dah buat tadi. Okay. Write down the answer. Okay, now barulah kita boleh calculate IL. Tu IL. Guna apa? Gunakan current divider rules. Ingat, IL. Okay, dekat sini. Dekat bahagian atas kita tengok opposite dia. Opposite dia 168.75 bahagi 168.75 tambahkan dengan 150. Ataupun lagi senang kita buat macam ni tadi. IL. Okay, bahagian atas ni tadi kan R Norton. RL tambah R Norton. Darabkan dengan IS. IS dah tahu? Mili. Okay. So, dah dapat answers. 25.882 milliamps. Okay. So, ni saya nak kamu go through example 2.8. Okay, go through. Okay, nampak? Dah short circuit. Itu IN. Bermaksud, bila short circuit, apa jadi? Okay. Kemudian, dapatkan nilai R Norton. Sama macam Thevenin tadi. Kemudian, letak balik nilai. Dan barulah kita boleh dapatkan nilai untuk IL. Okay. So, your task now. Okay, your task now. Buat exercise ni. This the answer. Task ni. Okay. Thank you.